Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membincangkan berkenaan cukai individu di Belgium. Saya Muhammad Afiq Osman dan rakan saya Muhammad Zulkifli bin Ramli daripada Kumpulan PACE Johor Bahru. Bahagian A, pengenalan. Piawaian pendekatan ekonomi, pencukaian dan bangunan ditumpukan berkenaan bagaimana ekonomi mempengaruhi evolusi sistem pencukaian. Yang ini fokus untuk ekonomi berkaitan cukai dan kewangan formal yang menekankan berkenaan laporan pihak ketiga melalui firma. Sistem cukai ini dirancang untuk menanggung kerugian kecukupan yang dikenakan dengan cukai, justru menaikkan kadar pertumbuhan modal pertumbuhan endogen Belgium menggunakan dua set peraturan menggunakan kapitalisasi, iaitu nisbah hutang atau ekuiti 1:1. Yang kedua, faedah yang berkaitan dengan hutang yang melebihi nisbah ini dijadikan semula sebagai dividen yang tidak boleh dikurangkan. Isi kandungan dalam bahagian ini terus kita membincangkan berkenaan perkara-perkara yang berkaitan dengan cukai, iaitu definisi cukai, tujuan cukai, klasifikasi cukai, kadar cukai dan pusat cukai yang dilaksanakan. Definisi cukai. Cukai merupakan pembayaran wajib dan tidak wajar kepada kerajaan. Cukai itu sendiri terhad untuk ada pungutan yang wajib, tidak ditutup pembayaran kepada pemerintah am, tetapi lebih disukai tidak anggap sebagai cukai. Pendapatan di sini adalah semua pendapatan penting bagi pemerintah Belgium. Jenis cukai pendapatan ini terus dikenakan atas pendapatan individu, gaji dan jenis pendapatan individu lain seperti pencen, faedah dan dividen. Sembilan besar negara pembayar cukai mungkin terpaksa membayar pendahuluan cukai. Individu yang gagal membayar cukai tepat pada waktunya biasanya akan dikenakan denda yang berat yang mungkin masuk penjara. Tujuan cukai dilaksanakan adalah untuk sebagai semua pendapatan pemerintah. Mereka digunakan untuk membiayai perkhidmatan awam, membayar kewajipan pemerintah dan menyediakan barang serta perkhidmatan untuk warga negara. Klasifikasi cukai. Cukai dikategorikan dalam pelbagai cara. Cukai itu sendiri bersifat progresif, berkadar atau regresif. Cukai langsung adalah cukai di mana beban cukai itu tidak dapat ditanggung kepada orang lain dan individu yang bayar kepada perintah juga harus menanggungnya. Cukai pendapatan individu di Belgium berbeza bergantung kepada sama ada seorang itu penduduk atau bukan per Maastricht. Kadar cukai. Belgium mengenakan cukai kepada penduduknya ke atas pendapatan mereka di seluruh dunia tanpa mengira kewarganegaraan mereka. Penduduk Belgium dikenakan cukai ke atas pendapatan mereka di seluruh dunia, manakala bukan per Maastricht hanya dikenakan cukai ke atas pendapatan sumber Belgium. Di Belgium, jumlah cukai yang mesti dibayar oleh seorang ditentukan oleh sama ada mereka adalah penduduk negara itu ataupun tidak. Orang bukan penduduk sebaliknya mempunyai dua cabaran berbeza. Individu tersebut akan diakui sebagai penduduk secara tidak langsung. Prinsip cukai. Warga Belgium dan bukan Maastricht yang membayar cukai pendapatan di Belgium mesti mengemukakan pencatatan cukai Belgium tahunan. Sekiranya seorang bekerja, majikannya memotong cukai pendapatan dari gaji individu secara bulanan, di Belgium mereka boleh bayar cukai melalui pos atau dalam talian menggunakan portal cukai kerajaan Belgium. Ia menjadi rumit kerana bagi yang bukan per Maastricht dengan wang yang diperoleh, menyangkut cukai dihantar sebaik diberitahu oleh penguat cukai yang kompeten. Kesimpulan daripada itu, sebilangan besar sifat cukai pendapatan moden di luar negara harus mengenakan cukai tahunan pulangan yang menyatakan pendapatan kasar dari semua sumber yang kemudian dikenakan dengan peruntukan untuk pemotongan perbelanjaan anak-anak dan bayaran tertentu kepada insurans hajat. Oleh itu penting untuk menekankan bahawa cukai pendapatan tetap yang dikenakan oleh pusat kerajaan perlu dipatuhi dan undang-undang seperti mana yang telah dijelaskan oleh kerajaan Belgium. Terima kasih. Saya serahkan seterusnya bahagian B kepada Encik Zulkifli bin Ramli. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mula dengan bahagian B. Kegiatan ekonomi mewakili keseimbangan antara keinginan individu, syarikat dan pemerintah untuk membeli dan menjual. Dalam jangka masa pendek, faktor permintaan semakin meningkat. Namun, dalam jangka masa panjang, penawaran memainkan peranan penting dalam menentukan potensi ekonomi.
Cukai dapat mempengaruhi pembeli ubah penawaran dan permintaan dengan mengubah insentif. Belgium memberi cukai kepada rakyatnya atas pendapatan mereka di seluruh dunia tanpa mengira negara mereka. Warga negara Belgium dikenakan cukai atas pendapatan global mereka, sementara bukan pemasok tim dikenakan cukai atas sumber pendapatan mereka di Belgium. Cukai pendapatan peribadi dikira dengan mengenapasi asas cukai dan mengira cukai yang terhutang atas dasar tersebut. Kerajaan Belgium meluluskan pembaharuan cukai pendapatan peribadi yang komprehensif yang sedang dilakukan secara bertahap dari tahun 2002 dan 2005. Pembaharuan ini didorong oleh tingginya tahap pencukaian yang menimbulkan kesan kerugian pasaran buruh. Kerajaan Belgium meluluskan pembaharuan cukai pendapatan peribadi yang komprehensif biasa dilakukan secara bertahap antara tahun 2002 dan 2005. Pembaharuan ini didorong oleh tingginya tahap pencukaian yang menimbulkan kesan kerugian pasaran buruh. Pembaharuan Belgium menggambarkan masalah ini dengan baik. Ketika reformasi dirancang dalam jangka masa pertumbuhan ekonomi melebihi potensi, beberapa perhatian diberikan kepada kesannya yang terlalu tinggi, khususnya melalui tekanan dalam pasaran buruh berpunca daripada upah bersih yang lebih tinggi. Pembaharuan cukai pendapatan yang diamalkan oleh kerajaan Belgium pada tahun 2000 adalah tindak balas terhadap beban cukai tinggi, terutamanya cukai langsung dan sumbangan keselamatan sosial. Ini menimbulkan kewajipan masa depan untuk kerajaan yang mungkin menjadi masalah, terutamanya kerana tahap hutang yang tinggi di Belgium, yang masih hampir 1% daripada KDNK. Kes Belgium ini menggambarkan bahawa dasar cukai hampir tidak dapat digunakan sebagai alat penstabilan memandangkan ketidakpastian kitaran perniagaan dan kelewatan panjang yang berkaitan dengan dasar fiskal. Cukai pendapatan peribadi di Belgium adalah yang tertinggi di OECD, sehingga menunjukkan perlunya pengurangan cukai tersebut secara menyeluruh sebagai mekanisme utama untuk meningkatkan pekerjaan dan pertumbuhan. Namun, cabaran utama bagi Belgium adalah kenyataan bahawa ruang fiskal untuk mengurangkan cukai agak terbatas kerana keperluan pergabungan fiskal yang dihadapi oleh negara tersebut. Dalam hal ini, cadangan untuk reformasi cukai yang terdiri daripada pengurangan yang signifikan dalam cadangan jaminan sosial majikan yang dibiayai melalui kenaikan asas cukai pendapatan peribadi, peningkatan cukai harta tanah dan harta tanah tak bergerak dan penghapusan yang disasarkan pembayaran cukai. Pengiraan back of the envelope yang sederhana menunjukkan bahawa pembaharuan seperti itu dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan dari segi pekerjaan dan pertumbuhan dalam jangka sederhana tanpa mempengaruhi kedudukan fiskal negara. Okey, baik, terima kasih. Terima kasih.